Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiling dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia kat mana? Suratnya dari ke 9. Dan yang kedua memelihara itu lebih baik. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, terjemuh dia ni. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Yakni Allah Ta'ala mengetahui kelakuan batin bagi hamba itu sebagaimana kelakuan zahirnya. Jelas nyata bagi Allah, tidak ada sembunyi-sembunyi lagi. Perbuatan batin bagi manusia seperti zahir bagi Allah, yakni sama sahaja. Sebab itulah kita sebagai hamba kena jaga dua-dua. Zahir kena jaga, batin kena jaga. Sebab itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran inilah yang paling sempurna. Kalau orang pegang zahir saja pun tak sempurna, pegang batin saja pun tak sempurna. Tuhan nak tengok zahir dan batin kita molek belaka. Maka membalas ia Allah akan mereka itu atasnya. Apabila Tuhan tengok zahir dan batin kita, maka Tuhan akan balas. Hak zahir Tuhan balas cara zahir, hak batin Tuhan balas cara batin. Jadi Tuhan balas dua-dua. Hak zahir Tuhan balas, hak batin pun Tuhan balas. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab. Dalam ayat Quran ni pertama suruh ajar adab. Ajar adab lagu mana? Firman Allah Ta'ala. Apa tu? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Hak ni bahagia adab. Adab kena jaga. Pandangan mata sama ada kejar ke ataupun paling pak lain ke. Hak penting jangan tengok benda yang Allah Ta'ala tak benar ke tengok.
Kalau hak benda hak halal tengoklah setara mana pun barang halal. Dia bukan di perbuatan, bukan di zat benda tu sendiri, tetapi di perintah Allah. Perempuan kadang-kadang tidak dibenarkan lihat, kadang-kadang dibenarkan lihat. Bukan di diri perempuan itu sebenarnya, tapi di perintah Allah. Adaknya kita kena jaga mata kita daripada barang yang tiada halal memandai kepadanya, kepada barang itu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Ajar adak supaya perangai molek mata jangan duk liar kok lain. Sebab tu kita kalau jalan jangan duk tengok rumah orang sangat, jalan straight, jangan duk ita nyelo rumah orang. Jangan duk ita anak dara orang, jalan straight ya, pergi lalu kepada tujuan kita. Mata kita guna untuk perjalanan kita, jangan duk guna kok muka lain. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Yang haram yang Allah Ta'ala tidak benar lihat. Kadang-kadang tak benar lihat buat masa sekarang, lepas ni boleh tengok. Lepas pada menikah baru boleh tengok. Buat masa sekarang tak boleh tengok. Kadang-kadang tak boleh tengok sampai bila-bila. Macam-macam Dan memelihara kemaluannya, yakni maruah dia. Kemaluan ni isyarat daripada maruah. Jangan buat sesuatu yang menjatuhkan maruah kita. Pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang tidak sesuai. Ni menjaga kemaluan ataupun menjaga kehormatan kita. Daripada yang tiada halal dikerjakan dia, bagi hotak halal jangan nak buat. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Apabila kita, zahir kita nampak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kita dipanggil perangai tak jahat. Orang jahat perangai. Hak dalam hati tak seduk bahas, hak zahir tu. Kalau mata duk liar kosi-kosi tiba-tiba kata hati hamba bersih dak. Kok zahirnya hamba nampak demo ni perangai tak berapa nak berjuruh. Mata duk ita nak dara orang lah gapo dia bagi hak tak molek lah ni duk tengok Maka secara zahir demo perangai demo adab demo ni tak ada. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan patut dan layak seseorang itu dimurkai dan diseksa. Atas dasar, bukan atas dasar hati dia, atas dasar mata dia tidak jaga, maka zahir adab dia tak comel dah. Dan ada pun memberitahu, maka firman Allah Ta'ala. Ayat saat ni, kullil mu'minina yarudduna min absarihim, ada 3 benda. Pertama ajar adab, kedua nak beritahu. Nak beritahu ke apa? Ayat dia bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara farah itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ayat kata zalika azka lahum tu, ayat ni nak beritahu. Ayat hok mula-mula nak ajar adab kepada orang mukmin supaya tunduk pandangan dan jaga pandang farah dia, kemaluan dia. Hak tu ajar adab ayat Quran ni. Zalika azka lahum. Hak ni ayat ni nak beritahu. Tuhan nak beritahu ke apa? Nak kata dengan kita jaga pandangan mata itu lebih bersih, lebih murni, lebih ikhlas dengan Allah Ta'ala. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejam mata dan memelihara farah itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati. Jadi kalau kita nak bersihkan hati kita, mata jangan tengok benda koksi. Apabila mata tidak banyak pandangan-pandangan, maka hati kita semakin bersih. Maka time kita nak semaya, kita nak zikir, tak ada ingat kepada pemandangan-pemandangan yang tidak molek sebab tak pernah lihat. Tapi kalau kita tak jaga mata, hati payah nak bersih. Tidak hati dulu bersih baru anggota. Ya, tetapi hati akan jadi kotor jika anggota mengotori dia.
Anggota buat maksiat, hak kotornya bukan ke tangan tu. Hati turut memberi kesan. Nabi kata siapa dia yang buat maksiat, maka tertitiklah satu titik hitam di hati dia. Maksiat tu hati tu jahat dah. Papu tangan buat, apabila tangan buat maka tertitik satu titik hitam. Buat dosa pula satu titik sehinggalah hati dia penuh dengan titik-titik hitam. Pada masa tu hati dia jadi gelap. Kerana apa? Dosa anggota, hati yang dia tanggung. Apabila hati gelap lagu tu, tangan berhenti dah pun tak boleh nak dengar dah. Hati tak jadi kerah dah. Sebab tu orang kalau buat maksiat banyak, dia nak kembali kepada kebaikan payah. Sekalipun saya berhenti dah, tetapi hati saya semakin kerah. Kesal daripada maksiat hak dulu menyebabkan hati dia jadi keras. Maka lagu mana? Dia kena bersih ke hati dia. Boleh? Ya boleh. Allah Ta'ala buat cara-cara untuk membersihkan hati yang terkesan dengan maksiat. Jadi kerah dengan banyak menyebut zikir. Hati baik dengan zikir. Mata, kita pelihara mata. Tangan, jaga tangan. Hati, dengan zikir kita bersihkan. Nabi kata sesungguhnya hati itu latasda akan berkarat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila berkaratnya hati, maka tidak berfungsi. Barang kalau dia karat, payah nak berfungsi. Kipas karat, tak boleh nak mutar, goni karat. Maka kena cuci karat dia, maka baru dia boleh berfungsi dengan laju, dengan molek. Maka hati apabila berkarat banyak ke berzikir. Hati kita ni banyak benarlah karat dia nya. Cukup kodok 100 hari, tak cukup. 200, tak cukup. 300, zikir slow-slow, tak padan. Kena zikir derah-derah, biar pecah hati kita sekali. Masuk dalam majlis-majlis zikir, sebut nama Tuhan dengan sangat derah, teras sebut sekali. Allah, habis nafas kita sekali, biar hati kita rasa panas, biar pecah sekali. Pop. Masa pecah tu kita rasa panas. Oh, dia panas. Pada masa tu jangan minum air, katanya ulama. Hati yang tengah pecah tu biar gitu. Kalau kita minum air, lepas berzikir, dia akan jadi kejut nyetok. Zikir ni panas. Kalau zikir biasa, la ilaha illallah, tak tahu kok mana, tidur pun ada. Maka orang yang pakar dalam mencuci hati ni dipanggil orang sufi, orang tarikat. Maka dia bahagia cuci hati ni. Masuk dalam majlis dia, supaya dia letak hati kita gini, pakai katok. Allah, pun katok. Pun, maka hati ni kadang-kadang kerah. Kena katok kuat suara kita. Allah, la ilaha illallah. Betul-betul kita tuju di hati kita. Lama-lama dia sikit-sikit ke hari itu. Lama-lama dia pecah. Tubik hati sebenar. Hati yang kena Tuhan, hati yang nurani sungguh. Ada nur, ada cahaya. Nah, lo ni tak nampak apa, duduk gelap, tak tahu alik-alik jatuh. Maka hati yang karat lagu ni sangat susah, sangat payah nak jadi baik. Adalah alasannya nak jadi baik. Nah, tetapi apabila hati dah bersih dah, orang biasa ya, tetapi kelakuan sifatnya sangat baik. Tak syarat orang alim, tak syarat ustaz, tak syarat gapo. Apabila hati bersih, perangai jauh selalu. Tapi kalau hati dah berkarat, jubah besar, serbai besar pun tak dengar kata orang. Kerah kepala. Ada riak, ada ujub, ada sombong, ada takabur. Maka Nabi raya dengan perbuatanmu jaga mata dan kehormatanmu, hatimu akan jadi bersih. Wa zalika azka lahum. Lebih bersih. Jadi hati jadi bersih dengan sebab jaga anggota. Keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan kebajikan. Azkar ni dua makna. Zakat ai bermakna bersih. Zakat ada bermakna zakat bermakna bertumbuh, subur. Maka dua makna ni kena berlaku. Apabila kita jaga mata dan jaga hormat kita, kemaluan kita, dua tu hewi kepada hati kita. Pertama bersih, kedua hati itu jadi azkar. Azkar ni maknanya semakin subur kebaikan di hati itu.
Pertama, hati tu bersih. Kedua, jadi suka nak buat kebaikan. Jadi mudah nak buat kebaikan. Jadi orang buat kebaikan pun kita rasa suka. Sekalipun kita tak buat, tapi perasaan suka. Suka duduk dengan orang baik. Maka semua itu adalah sebab daripada hati yang bersih. Azka lakum. Dan ada pun menakutkan pula. Ayat ni ada 3 benda. Ayat Quran saat ni, ajadak, nak beritahu dan nak menakutkan. Apa dia ayat Quran nak menakutkan? Innallaha khabirum bima yasnaun. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Ia akan batin orang yang mengerjakan kamu akan dia. Apa yang kamu buat hak batin Tuhan tahu. Maka tak perlu kita nak memberitahu kepada orang kebaikan batin kita. Ada orang tunjuk-tunjuk hak batin dia nak beritahu kepada orang. Kenapa dia perlu supaya orang tahu? Kerana dia rasa tak cukup kau Allah Ta'ala tahu. Tetapi kalau orang sentiasa ada dengan Allah, cukuplah Tuhan tahu dah, tak perlu saya beritahu kepada orang. Orang yang nak beritahu batin dia tu baik, menunjukkan zahir dia tu masih jahat, dia nak cover dengan batin dia. Ingat, kalau orang berhujah dengan batin, berarti zahir dia tu masih cemar lagi. Kalau orang dia zahir bersih, dia tak ada nak berhujah guna batin saya. Awak nampak ya saya tak tutup aurat ni, hati saya bersih. Apa dia guna perkataan hati dia bersih? Kalulah takdir hati dia bersih sungguh, apa dia guna hujah? Kerana dia rasa zahir dia ada masalah. Sebab tu dia guna batin ambuk. Maka orang mukmin tak perlu minta hujah hak batin. Hak zahir pun comel dah. Nabi Muhammad tak pernah kecek lagu tu. Ajar umat dia supaya kalau ada masalah zahir cacat, ada hak penting hati baik. Tak. Apabila zahir kita kurang, belajar beki zahir kita. Apa kita buat hujah batin kita? Tak si berubah ke lagu mana sebenar kita ni? Ajar agak terima apabila orang beki zahir kita. Ya, minta maaf saya salah. Saya mengaku. Memang saya salah. Tak payah cerita batin kita. Apa nak royak batin kita, nak cover hak salah zahir kita? Tak payah. Biar Tuhan saja tahu. Berarti kalau orang berhujah dengan batin ni, ada masalah zahir dia tu. Nabi Muhammad ajar beki kedua-duanya. Semakin rapat kita beki kedua-duanya, semakin rapat kita dengan Nabi. Nak ikut cara orang lain, ikutlah. Tetapi cara yang paling sempurna adalah cara Nabi Muhammad. Hamba nak ambil batin saja, lagi. Tapi tak sempurna lah. Jangan dok kata demo lah paling hebatnya. Orang yang jaga dua-dua lebih hebat lagi. Batin ni payah nak berujah sebab kita tak nampak demo kata demo baik, kita pun baik dah lah. Kita mana tahu. Tapi zahir tak boleh. Saya baik, orang boleh nampak. Zaid lagu mana lagu ni? Maka batin ni sangat sembunyi dan sangat mudah nak mendakwa saya ni baik. Tetapi zahir, payah. Saya tak boleh nak dakwa saya ni orang baik sebab orang boleh tengok. Zahir demo tak lepas. Tapi batin, orang nak tahu lagu mana? Maka ramai orang lah ni berhujah dengan batin dia. Bahawa orang nak kata lagu mana, hamba tak tahu. Hamba orang kapung, tak tahu apa dia. Demo kata demo baik, demo kata demo ikhlas lah. Hamba mana tahu. Tapi kalau nak berhujah dengan zahir, orang boleh cek selalu. Sebab tu kat jaga orang, berhujah guna zahir. Ramanya, guna batin. Dua-dua penting belaka. Ya. Kedua-duanya penting. Kerana Nabi Muhammad bawa syariat. Apa maksud syariat? Kulit luar. Kena comel juga. Tak kena juga kalau isi saja comel, kulit tak comel. Tak boleh juga. Kena comel dua-dua. Tomie tu sedap dah. Masaknya bubuh dalam bekas cemar. Bekas penuh pasir, penuh najis. Nyobuah, cuah tomie sedap-sedap. Allah bazirnya tomie sedap-sedap. Nak persembahkan kepada tuanku raja. Comel kau perbuatan lagu ni. Hak ni dia panggil jaga batin, zahir tak jaga. Dia kata tuanku nak makan tomie ya, bekas tu ikut dia, bekas kata. Kecil lagu ni kau. Ada orang bekas bukan main, comelnya berkelak bagai harga mahal.
Boboh Tomie tak sedap sekeping abuk dah pula. Wak mari bekah bukan main persembahan. Kecak Allah tawa hebat tak buh gapo. Bating tak cara pula. Zahir tu nampak comel dah. Hok comelnya bekah pun comel, isi dalam pun comel. Hok ni hok Nabi Muhammad ajarnya. Bukan mudah. Nak ikut Nabi Muhammad ni bukan mudah. Mulut kata mudah, zahir nak cara lagi, batin nak cara lagi. Oh payah. Pakai baju semak tu tak mandi, bau bosuk banga. Tu baju semak tak duk dekat tak apa. Ada orang tu mandi pakai baju pulak cemar, tak jadi juga. Dan selagi membalas ia akan dia, Tuhan akan balas apa yang kamu buat. Tak usah duk bimbang lah. Mu buat hak batin Tuhan nila, mu buat hak zahir Tuhan nila. Apa mu nak guna batin pacura zahir pun Tuhan nila. Orang mari semayang, orang tak semayang. Zahirnya maka hak semayang tu lebih afdal daripada hak tak semayang. Orang berselawat dengan orang tak selawat. Zahirnya selawat lebih afdal daripada tak selawat. Jangan dia kata, ai nampak ya hamba tak semayang ni. Hamba ni sudah. Apa kiyah hukum hak zahir lah dia ada sipir-sipir dia. Hak batin ada sipir-sipir dia. Kalau lagu tu punahlah syariat Muhammadiyah. Kita ke Muhammadi. Apa maksud Muhammadi? Capu zahir dan batin kena comel belaka. Hak dua-dua mari daripada Nabi Muhammad. Ambil zahir tinggal batin punahlah Muhammadi. Ambil batin tinggal zahir punah juga Muhammadi. Katanya Ibnu Ajibah dalam Hikam Ibnu Ajibah. Mula-mula ayat dia. Tak silap ambil muka surat pertama. Muka surat Al-Quran ni selalu dia sebut. Muhammad bawa data dua. Zahir dan batin. Ambil batin punah Muhammad. Ambil zahir saja punah Muhammad. Ambil dua-dua zahir dan batin. Lepas tu payah gitu. Tahu dah lah. Baru tahu payah. Maka selagi membalas ia Allah akan dia akan apa yang dibuat oleh manusia. Jika ada ia yang baik nescaya membalas ia Allah dengan pahala. Tak usah duk bimbang lah. Kita bukan niat kepada pahala pun, tetapi Tuhan ni antara nama Tuhan Syakur. Kan ada nama Tuhan Syakur. Apa maksud Syakur? Sangat berterima kasih, sangat pandai membalas budi. Kalau kita buat baik tak usah duk bimbang, Tuhan akan balas lebih daripada hak kita buat. Tu sifat Tuhan Syakur, sangat berterima kasih. Kalau kita dengar kata dia, Tuhan tak akan sia-sia perbuatan kita. Tuhan akan balas. Dan kesenangan dan syurga boleh berlaku dan Tuhan suka gak. Dan jika ada ia kejahatan, perbuatan kita tu kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Sakit ke api neraka ni? Ya, sakit. Bapa? Tuhan nak tunjuk kata dia nak marah, dia tak suka dengan perbuatan kita, maka tak suka Tuhan ni kita tak nampak. Maka Tuhan gambar ke nak marah Tuhan dengan satu lubang yang dipenuhi api dengan penuh seksa, maka itulah marah Tuhan. Sebab kalau Tuhan nak marah, nampak ke tak? Tak nampak. Supaya kita nak marah kita. Dia nak marah. Lagu mana dia tunjuk? Dia ambil rotai piuk atas belakang. Aduh. Bukan rotai tu marah, tetapi benda tu menunjuk ke hamba nak marah. Tuhan nak marah kita lagu mana? Tuhan buat satu lubang bubuh api, bubuh gapo dia. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah akan khianat segala mata-mata. Mata ni khianat, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandai kepada yang diharapkan. Dan mengetahui Allah akan barang yang menyembunyikan oleh hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Bukan kata kejahatan Tuhan tahu. Cita-cita esok nak buat maksiat, esok nak buat gini, Tuhan tahu belaka.
Dan cita-cita mengerjakan kebajikan pun Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu? Ya. Khainatal a'yun, khianat mata-mata. Lagu ni mata khianat. Dia tengok gini. Ada orang kan? Gapo dia maksud dia mau tengok dengan anak mata kat orang gini. Orang masuk dalam kedai kita pun tengok dengan anak mata. Tak kecek, tak gapo, anak mata saja. Orang pun faham. Senyum. Gapo dia amo tak kecek gapo tapi tengok dengan anak mata je lah tu. Ada tu nak kecek tak molek tu. Kecek gua ni. Guna anak mata. Ni khianat mata-mata. Hok kecek mulut tu ngopak lah. Mata duk tengok gini. Duk tengah beli ikan, duk tengah beli sayur hitam kat orang tengok. Lepas tu buat lelok senyum-senyum. Jalan dah tu. Khenaknya mata-mata. Setara tu Tuhan tengok dah. Tuhan kira dah. Pandangnya mata, lirik ke mata kita. Tuhan perasan dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa. Faman tarakaha azaqahallahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Artinya bahawasanya memandai kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Kita tengok keindahan wanita, tangan dia, pinggang dia, kaki dia, tekuk dia. Tengok hak wanita yang tidak dibenarkan tengoklah. Hak isteri kita tak seduk kira lah. Orang yang tak dibenarkan kita tengok anggota tubuh dia hak comel-comel. Apa? Hak tak comel tak ada orang nak tengok. Buat kau terus buat kain tak ada orang cara. Terus buat kain. Sopo batai ketuh hari tu tak jadilah mana. Hak comel ni orang tengok ni. Pas lagu mana tengok lagu tu? Sesungguhnya ia seperti anak panah yang beracun. Kita tengok tu seperti benda tu memanah kepada mak tubuh kita. Panah kepada hati kita. Panah pula panah yang beracun katanya Nabi. Racun ni ia tak bawa kepada kehidupan, bawa kepada kematian. Tengok lama-lama hati semakin kena pak so lagi. Pak lama-lama hati kau mati akhir sekali selok kera. Kena panah beracun. Panah tak racun pun selok pas hospital dah. Kalau panah beracun tak lama hati tu akan mati. Bererti benda ni sangat cepat memberi kesan. Nabi nak kata pandangan kepada tok molek sangat cepat beri kesan seperti panah beracun. Kalau panah tak beracun boleh kira lagi. Gusung pergi hospital kau jahit 5 jahit boleh kira lagi. Hak ni panah beracun ni kak. Lambat sikit kak ijalah mukanya. Jawab dia kena racun ni. Daripada panah beracun pula. Daripada panah iblis. Oh anak panah iblis. Maka antara senjata yang iblis guna untuk merosakkan lelaki adalah perempuan. Dia guna tangan perempuan, tubuh perempuan yang indah-indah diguna sebagai anak panah yang beracun kepada hati orang lelaki. Kena tu tak lama mepeh. Mulalah semaya serah tawa ya. Bapa hamba semaya rasa tawa. Bapa baca wirid rasa tak sedap. Bapa baca selawat tak rasa Nabi Muhammad. Sudah lagu manalah. Bapa dah kena racun dah. Nampak muka molek segar. Apa racun? Biru dah kawan ni. Pada sangat segera membinasakan. Racun ni maknanya dari sudut cepatnya memberi kesan. Maka barang siapa meninggalkan dia, yakni tak tengok kepada benda-benda lagu tu kerana takut akan Allah Taala. Tak berani weh. Tanya mari takwa apa kitanya ada jari-jari sekali dah. Yang mari jadi wali tak tahu. Betul benda tu tak ada pula tu. Kau rasa takwa. Kalau ada payah juga nak jadi takwa. Mari jangan tengok benda ni tak molek astagfirullah. Tak sepali perut boleh paling. Tali. Jadi tak pening dengan lagu tu. Maka apabila kita tinggal benda lagu tu kerana Allah, nescaya memperasakan dia Allah. Tuhan akan wi kita satu perasaan. Satu rasa Allah Ta'ala apa? Kesedapan beramal ibadat. Cutera tak tengok macam kita duduk pondok ni. Kita duduk pondok ni boleh kata tak tengok orang Tino dah. Duk tengok lembu, duk tengok kuba, duk tengok gotu ya. Jadi perempuan tak tengok. Cutera tengok amalan kita pondok.
Berbanding dengan amalan kita dumuh lagu mana? Dumuh bangun tahajud payah. Nak berzikir, nak selawat 1000 pun rek. Nak baca kitab pun payah. Nak berzikir lepas zuhur payah. Rasa banyak benar. Kita rasa sendiri betul kodok amalan tu. Maka kita tinggal pemandangan tu satu kekuatan untuk kita buat taat. Ibadat yang menyukakan ia akan dia. Rasa seronoknya ibadat. Rasa sukanya boleh bangun tahajud. Rasa ya Allah terima kasih izin hamba untuk bangun tahajud 2 rakaat malam ni. Sukanya hamba bersendirian denganmu ya Allah. Hamba boleh sebut namamu, hamba boleh sebut nama kekasihmu. Tak ada benda yang paling rasa sedapnya selain daripada sebut namamu. Sukanya lah. Rasa dah. Kalau duduk rumah, sedapnya lah tidur tahajud bila-bila pun tak apalah. Tengok. Bapa, antara kesannya adalah pandangan mata. Dia kata apabila lagu tu Tuhan sendiri antara anugerah di samping kita tinggal benda tu boleh pahala di syurga memang tentu dah. Atas dunia ni Tuhan widah rasa, yakni rasa sedap ketika beramal. Menceritakan akan hadis ini oleh hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukum ke ia hakim itu akan sanaknya dengan sahih. Hadis ni sahih dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Kitab tasawuf ni payah sungguh. Kalau orang tua gak baca rasa beratnya lah kitab ni. Bukan berat ilmu, nak amal tu payah. Berkecek macam-macam orang tak boleh kecek, tapi Allah muka surat ni pun hamba nak ganjak muka surat lain pun kitab ni tak khotel dah kalau ikut gak beramal. Muka surat ni kalau tak khotel gak belek lagi, baca lagi. Tak amal lagi, belek pula baca. Pakai gitu dah. Tapi pok kita pas butir-butir kitab tasawuf. Hikam pun baca. Allah, tasawufnya tingginya. Baca kitab Fususul Hikam. Baca kitab Ibnu Arabi. Hak ni pun tak ada nak beramal. Akhir sekali ilmu orang sufi hanya jadi kata-kata saja. Ilmu dalam hikam jadi perbualan saja-saja. Demo aja rasa kau dok hak tu hikam ya, tak aja rasa. Pas jadi buah. Tak jadi apa. Ya sebenar ilmu tasawuf ni ilmu hayati. Kita koya duduk lagu mana. Hak tu ilmu tasawuf ni biasa orang tua mengaji. Dia duduk koya tepi dinding. Bela-bela jenera, bela-bela. Dia duk tengok kehidupan dia, pengalaman dia hidup jolo sungguh. Orang muda ni payah. Banyak benda lagi dia nak terah hak tu, nak terah hak ni. Rugi hamba. Orang tua dia kata hamba puas dah. Tak boleh kira lagi. Macam mana cara nak cepat ke dapat ke jodoh? Pertama kena cari jodoh ni Biar ambil pahala sunat, cari jodoh. Di samping berdoa lah kepada Tuhan, minta ya Allah ya Tuhanku rezeki kepada hamba suami ataupun isteri yang soleh-solehah. Minta hak tu. Ada agama lah. Hak penting orang tu soleh-solehah. Orang tina cari hak taat, tutup aurat, jaga agama, boleh jadi ibu rumah. Orang jatuh pula hak saya kita, hak tanggungjawab, hak tak pukul kita, penyayang, penyabar. Lagu tu. Suka korban diri. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Allahumma inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Baca 16 kali ketika sujud akhir. Ni doa Nabi Musa. Ketika dia pergi ke Nabi Allah Syuaib di Madian, dia tak nikah lagi masa tu. Maka dia baca doa ni, maka Nabi Syuaib memperisterikan dengan anak perempuan dia Safura, nikahlah dengan Nabi Allah Musa. Batal qada wuduk jika tersentuh dengan kanak-kanak bawah 5 tahun, tidak batal. Sebab standardnya budak umur 5 tahun ni tak ada orang naik nafsu dengan dia. Comel setara mana budak orang akan nampak kiuknya lah. Comel gitu. Tak ada lagi perasaan nak setubuh kalau orang dok mikir lagu tu berat. Orang kakak ni makan pe apa lagu mana. Dia tengok tubuh ni. Tubuh setara ni orang tak ada fikir bak nafsu lagi. Sekali pun budak comel setara mana setara ni. Tak tahu. Dia tinggi ni. Tinggi ni.
Misalnya setahun ni baru orang naik nafsu, misalnya tubuh setahun ni. Maka tu sekalipun dia tidak balik, tak boleh sentuh, batal semaya. Kalau setahun ni orang tak naik nafsu lagi, maka sentuh tak batal semaya. 5 tahun ni tak batal semaya lagi. Kenapa dalam Al-Quran Allah sebut kami? Bapa Nabi Allah Ta'ala sebut kami. Inna nahnu nazalna zikra, kami. Dalam bahasa Arab, kami ni pertama menunjukkan ramai. Kedua, nak menunjuk muazzimu nafsah, nak membesarkan diri. Tuhan kalau dia nak kecek bak diri dia tak kata ana. Dia kecek kami. Nak kata dia tu supaya ramai dah. Supaya kita, nak kata kita ni debel banyak pengaruh. Kita tak royak, ambo nak, tak royak. Depok kita nak, pok kita. Nak kata dia tu ada pengaruh besarnya, dia kecek puak kita. Bukan kecek atas nama seorang, kecek atas nama ramai. Maka tu ini seorang dia pun tak boleh nak terlawan dah, maka dia kata kami yang menurunkan Al-Quran. Kami tak gunakan saya. Nak kata kehebatan diri dia. Apakah kelebihan azimat Nabi Sulaiman? Terima kasih azimat Nabi Sulaiman. Khatam Sulaiman 2 kali. Khatam Sulaiman itu dia ada dalam 4-3 dalam 7 kau berapa dia ada lambai dia. Hak ni tak tahu hamba bab kelebihan Khatam Sulaiman ni. Cuma disebutlah di dalam kitab-kitab dalam bab azimat. Siapa dia kau yang mereka kau betul kau dok hak tu hak Nabi Sulaiman kau? Wallahu alam, tak boleh nak komen. Dia ada maksud tertentu. Lambai gini, lambai 2 gini, lambai bitel, lambai ho gini. Dia ada maksud dia. Dan cara baca dia ada. Dia ada cara baca baru baca dia. Hak ni mewakili gapo dia, hak ni mewakili gapo dia ada cara dia. Hak tu kena mengaji panjang lebar lah. Hamba tak tahu tu. Boleh qada semaya ketika azan belum habis, hukum dia makruh kalau semaya dah sebab tak dapat fadilat jawab azan. Sepatutnya dia tunggu dulu jawab azan berhabis boleh pahala sunat jawab azan baru semaya. Tapi misalnya dia lorak kau apa dia maka dia semaya. Tak ada masalah apa, tak syarat berhabis. Cuma tak dapat kelebihan lah jawab azan tu saja. Adakah kita guru kena cari guru yang bersanad sebab saya ada belajar agama dengan ustaz yang India masuk Islam. Mertua saya tak bagi. Gini, bukan masalah India masuk Islam ke siapa dia masuk Islam. Hak penting ilmu dan fahamnya dia tu kena betul. Kita bimbang, orang hak tak ada sanad ni takut fahamnya dia melencong daripada fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kita pergi belajar dengan dia, maka jadi sesat. Bukan kata gitu saja, sebab cara nak jaga ilmu kena sanad lagu tu saja. Sedikit pencerahan mengenai kunut nazilah. Hak maksud dan goncengkan pendirian mereka. Gapo dia maksud goncengkan pendirian? Wazal zil aqdamahum dalam kunut nazilah yakni kita doa kepada orang kafir ataupun orang nak menjahanam ke Islam, doa supaya pendirian jadi ketat. Kehidupan dia semakin takut. Dia sendiri jadi rasa gementar. Dengan pendirian dia, dengan pendapat dia, dengan tindakan dia, jadi dia takut, gementar hati dia. Hantarkan kepada mereka anjing-anjingmu. Kita doa supaya Allah Ta'ala hatta tentera dia, kiasai anjing ni benda yang kita boleh arah dan daya kekoh sudah selalu. Ikutlah Tuhan atas gapo-gapo supaya anjing lah yang kekoh. Dan anjing ni binatang taat. Tak ada jarang binatang antara benda setia ada anjing. Maka kalau kita atas anjing ni padahlah lawan dengan orang kafir, orang nak menjahanam ke Islam, atas anjing. Cakap saya hantar ke ayah-ayahmu. Ayah tak takutlah suruh ayah. Ataupun kambing-kambingmu tak boleh lah. Maka sesuai dengan peristiwa keadaan lagu tu, kalban min kilabik. Anjing-anjingmu sesuai ketika perang Zakat pendapatan boleh kau bayar bulan-bulan ustaz padahal tak cukup haul nisab. Dah demo nak bayar. Hamba royak dah dalam mazhab kita tak ada zakat pendapatan. Menurut mazhab lain kata zakat pendapatan. Tapi dah kalau nak bayar, biarlah tak sudah tanya bab haul. Mungkin mazhab kita. Mazhab Maliki kata lagu tu mazhab kita. Tapi kalau nak bayar, taklid mazhab Maliki baru boleh pahala. Kalau buat lagu tu dengan tak ada gapo dia rugilah.
Bayar dengan keadaan kita tidak reda kau pitih boleh nyambil semacam. Biar ikhlas lah, paksa nak bui lah. Betul niat. Sekurang-kurangnya pitih kita tak bazir saja-saja. Ustaz, apa hukum sembahyang rakaat ketiga, rakaat keempat baca surah juga? Boleh ke tak? Ya, sunatnya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga tak sunat baca surah. Kalau baca surah tak dapat pahala, tak baca surah situ. Ya, sunatnya baca rakaat kedua, rakaat pertama. Nak pergi baca di ruang ketiga, boleh ke tak? Tak sunat baca situ. Kalau baca tak dapat pahala, tak baca. Kecuali kalau kita masbuk. Masbuk ni kita rakaat ketiga, rakaat keempat, tu imam tak baca surah, kita pun tak baca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Kita bangun nak sambung rakaat ketiga, alih-alih dah muka rakaat pertama, rakaat kedua tak baca surah, kita sunat juga baca di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ganti rakaat pertama, rakaat kedua, muka kita ikut tu imam saat ni tak baca dah. Macam mana nak mudah menerima ilmu? Dan solat sunat apa yang perlu saya lakukan tiap hari mohon supaya saya mengambil SPM tahun ni? Boleh bagi tip ada. Banyak berzikir, banyak selawat, banyak ingat Allah. Ngaji tu betul ke baiki ke niat kita. Misalnya tak ada niat baik, ambil SPM tahu tak ada niat baik kerana Allah Taala. Apa dia Tuhan pun tak suruh. Sekurang-kurangnya niat nak menggembira ke ibu bapa. Tak apa dah sikit gitulah. Biarlah nak niat kerana Allah ke mana Tuhan suruh ngaji fardu ain, aku suruh ngaji lah. Aku jadi tak boleh. Nyanyi nak niat kerana Tuhan pun malu. Rasa kau. Akhir sekali tak apalah, menggembira ke ibu bapa pun tak apa dah lah. Gitu Apakah cara bertaubat setelah menzalimi orang lain? Pergi jumpa dengan orang tu. Kalau kita ada ambil bagai dia, serah semula bagai dia. Payah lagu tu. Ya. Awak nak payah dunia ke nak payah akhirat? Akhirat payah lagi. Dah lah masa payah tepat susah. Lah ni tak ada masalah. Pergi jumpa dengan dia. Malu muka tu gak. Hang nak kata lagu mana akhirat berat lagi. Selesai ke kalau boleh. Selesai ke kalau tu baru betul-betul orang nak bertaubat. Betul ke tak demo nak itu? Kenapa? Berkaitan solat jamak takdim perlu kodok semaya asar kalau siapa di rumah. Waktu asar ada lagi. Tak payah dah. Mungkin kita semaya dah asar ketika jamak. Maka siapa di rumah waktu asar tak payahlah. Apa? Sebab asar ni sekali saja dalam sehari. Dah kita semaya dah sah cukup syarat dah. Apa nak semaya lagi 2 kali apa asarnya? Cukup sekali saja. Boleh kau dak jawab salah daripada bukit Islam? Boleh. Sebut wa'alaikum saja. Jangan tambah assalam. Assalamualaikum misalnya kata. Kita pun sebut wa'alaikum. Sekadar tu saja. Cerita Sayyidina Ali digelar karamallahu wajhah. Ada kata rak Sayyidina Ali dapat gelar karamallahu wajhah kerana dia tak pernah sujud kepada berhala. Sebab dia masuk Islam usia 10 tahun. Sahabat lain umur tua belaka 35, umur 40. Jadi dah lah sempat alai-alai jahiliyah tu dah. Sayyidina Ali ni kecil lagi. Maka Allah Taala mulia karamallahu wajhah. Tuhan mulia ke muka dia dengan sebab dia tak sujud kepada berhala. Sayyidina Umar siap jual berhala. Bila-bila nak sokor dia kata hamba dulu masa jahil tak reti sungguh. Hamba jual berhala daripada buah tamar. Buat buah tamar betul. Hamba nego-nego nampak tak laku lapar hamba pulah pala Tuhan. Pala tak ku perut makan cap puang. Oh sedapnya. Nama pulah tangan pulah gapo. Patu hamba duk sembuh. Tolong sungguh katanya Sayyidina Umar. Apa hukum makan ni orang India masuk jiran saya orang India suka share makan ni? Boleh hukum dia. Nabi makan ni orang kafir, ya. Orang Majusi, ya. Orang Majusi ni suhu. Barang-barang dia biasa dia guna najis. Ibadat dia guna tarik lembu gapo dia gapo. Jadi Nabi orang Majusi tu wak mari dengan bekas dia Nabi tak tanya dia mau basuh ke tak. Makan ni tu lagi-lagi lah Nabi tak tanya. Bekas dia Nabi tak tanya dia mau basuh ke tak. Makan ni dia Nabi tak tanya dia mau buat dengan apa tak. Pak Nabi bakar perut ambil capuak dalam mulut. Pak kita makan ni orang India. Lagi mana kita tidak yakinnya tak bubuh najis, makanlah tak ada gapo-gapo. Saya tasawuf. Bak tasawuf tak apalah. Saat ni kata boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah apa. Apa hukum mendengar muzik yang penyanyinya adalah orang perempuan? Memang perempuan suka menyanyi.
Dalam jamban dia menyanyi, ketika masuk dia menyanyi, basuh baju dia menyanyi, duduk saja pun nyanyi, mengigar pun menyanyi juga. Maka menyanyi ni tidak salah bagi orang perempuan. Hak salahnya orang lelaki mendengar suara perempuan yang enak yang menyebabkan dia terfikir. Maka tu haram kerana membawa kepada berzina. Lah ni kita dengar suara perempuan tu ada mikir bak nafsu ke tak? Lah ni ulama bahas. Sebab hak haramnya kalau suara dalam mazhab kita suara perempuan bukan aurat. Alal muktamad. Muktamad kata suara perempuan bukan aurat. Sebab dia nak kecek, dia nak nanya khabar, dia nak mengadu masalah. Kalau aurat agak payahlah masalah ni. Lepas tu hak jadi haram dengan suara dia, kalau suara dia menyebabkan orang jadi teringat ke nafsu, jadi naik nafsu. Kita lah ni dengar suara perempuan. Siapa perikat tu dok tanya? Dok. Kena pula menyanyi lagu Ya Tarim kau. Tak ingat kau orang perempuan tu dah. Ataupun lagu selawat. Kita tak ingat kau perempuan tu. Dah ingat kau suara dia. Tak ada kata jadi mikir. Tak ada. Maka ternafilah hukum dia harus. Boleh dengar. Tetapi kalau suara perempuan, sama ada perkataan dia menyebabkan naik nafsu. Ataupun muzik dia. Muzik ni kadang-kadang jadi kita jadi mikir ikut muka lain. Tapi kalau muzik menyebabkan jadi semangat, ingat kepada agama. Supaya dalam mazhab kita main gini. Ding 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 ding. Gambus ini haram sebab benda bertali. Nabi lagi. Cuba tengok pok kita. Bulan puasa, dekat buka puasa. Ding 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 ding. Daripada jamnya cewo ambo lagi dok main gambus sebelum buka puasa. Ding 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 ding. Ho dengar tu ingat Mekah pok kita. Cewo kita ngeling, Mekah dah lah, tak ada apa. Ada ingat perempuan? Ada ingat nafsu? Ada ingat majlis-majlis tari? Tak. Rasulullah lari dulu kerana ada benda-benda unsur lagu ni. Maka ada ulama kata apabila ternafi ilak dia, sebab dia, maka ternafi hukum. Boleh dengar lah, haruslah. Sekalipun afdal dengar Quran. Harus tak sepetika, tak tahu ya. Tapi dengar dosa kodok, ada ulama kata harus hukum dia. Macam mana kita nak tegur tok kita? Dia selalu tinggal semua rakaat dalam semaya. Allah, tok kita kali nyanyuk kau lagu mana? Nyo tak tinggal semaya. Tanya dia lah, tok apa semaya maghrib 2 rakaat? Tok rasa pak dah. 2 rakaat. Bukan kata cukup lebih dah pun 4 rakaat. Beratlah kata. Tengoklah dia masalah gapo tok kita tu dah. Cekak dia sengaja semaya zuhur. Serakaat munasabah. Mungkin dia tak ingat dah kau apa dia. Apa maksud buruk siku kalau minta balik barang yang kita bagi kepada orang? Buruk siku makna dia buruk siku. Maka benda yang memalukan. Kita kalau buruk siku malu kat orang maka kita ambil semula barang hak kita bui kat orang ni malulah orang kerja lagu tu. Seolah-olah supaya buruk siku kita. Maka orang kata benda ni memalukan seperti buruk siku. Buruk siku malu. Tu maknanya. Benda yang memalukan. Saya baru belajar ilmu guna kitab daripada live ustaz. Kitab yang mana patut saya belajar dulu. Belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Hak lain tu tak apalah. Tengok dulu bab kitab tauhid ko. Cari kitab tauhid dulu nombor 1. Kedua, kitab tasawuf. Belajar macam malam ni. Malam ni fardu ain ni. Nak ngaji ni. Kalau bab misalnya bab ungkudul lojeng. Kalau orang tak nikah lagi tak payah ngaji pun tak apa. Hak suami isteri. Pas bila masuk hamba jadi isterinya suami. Maka mengaji dulu ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf tu dulu. Adakah mengharapkan pahala dalam ibadat itu bermakna tidak ikhlas? Ya. Nisbah kepada ahli syariat itu sudah bagus dah. Sekalipun dia tidak ikhlas tetapi dia masuk dalam kategori niat yang baik. Ingat, beza. Niat yang baik itu kira dapat pahala dah. Kalau kita niat beramal kerana syurga, insya-Allah boleh syurga. Kita niat beramal kerana pahala, insya-Allah tu hari pahala. Semua itu masuk dalam kategori niat yang baik. Tetapi ikhlas ini niat semata-mata kerana Allah. Ini lebih baik daripada niat-niat hak baik. Ya ada niat jahat ni buat amal kerana makhluk. Ni niat jahat. Hak niat baik seperti niat kerana syurga dapat pahala. Ni masuk kategori niat tu baik dah.
Sekalipun tidaklah tinggi, tidak selalu bersih, tak apa jadi dah tu. Nah. Apa kau orang tua ambil makanan kita? Kita duduk makan, sipir sekejap atas meja, mari orang tua ambil, buat kelik rumah. Berdosa kau kita rasa sakut orang tua ni. Siapa dia orang tua ni? Mari makan ambil makanan kita, mana tahu siapa dia? Nah. Siapa dia? Tak tahu, kita mana tahu. Ambil makanan orang tak boleh lah makanan orang. Nah, tak tahu siapa dia, ayat dia, cerita dia lagu mana. Nah. Imam batas maya ganti makmum, ganti tu imam. Imam keluar lepas pada semaya baca Fatihah. Makmum bangun kena ganti kena baca Fatihah. Ya. Tu imam baca Fatihah, patut terbatal. Tab terketuk. Kelecak dia, pah dinding tu. Maka makmum pergi ganti. Dia tak baca Fatihah lagi. Tak baca lagi sebab saya tunggu lepas pahala Fatihah tu imam. Maka dia kena baca Fatihah semula. Nah. Adakah benar membaca surah Ikhlas Qul Huwallahu 100,000 kali? Sesungguhnya dia telah dimerdekakan oleh Allah. Ada dalam kitab sebut siapa dia baca Qul Huwallahu 71,000 ataupun 7 laksa orang tua panggil. Bukan 100,000 ni banyak telajak dah tu. Mungkin ada riwayat lah kata 100,000, maka dia telah membeli dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan oleh Allah. Maksud dimerdekakan daripada api neraka ni. Kita tak akan jadi merdeka selama-lama dengan Allah. Tetap jadi hamba, duduklah mana-mananya. Maksud Tuhan merdeka ke? Bukan kita jadi bebas dah, tak perlu pada Tuhan. Tak. Kita masih jadi hamba, tapi merdeka daripada api neraka. Sifat salbiyah ni adami ko amru intibari, terima kasih. Sifat salbiyah ini sifat adami dipanggil. Tiada sama sekali. Apa dipanggil sifat salbiyah ni sifat adami? Kerana dia tidak dan tiada. Tidak dan tiada. Tidak ada permulaan. Dahlah dia tu dimulakan dengan tidak. Lepas tu tidak ada permulaan ni bagi tak ada. Ai kenapa? Tidak ada permulaan ni ada tak? Oh tak ada. Tidak berbila. Ada tak tidak berbila? Tak ada. Dahlah tidak. Tak ada dah pula. Dipanggil adami. Sifat adamiyun. Apakah pinjaman konvensional ni dan Islamik dikira riba? Konvensional ni pinjaman kena riba lah. Kau ada bank wis 100,000 atas 100,000 semula? Tak, 150,000 kau gapo. Oh Islamik pun gitu juga. Pahok mana riba belaka? Islamik ni dia ada panel syariah dia. Ada ustaz-ustaz hok ngaji bab perbankan ni dia kata Islamik tak dikira riba. Lepas tu bayar lebih supaya tolong ni. Kita bayar perkhidmatan dia. Kayak orang kerja duk tulis hutang demo cemok mana. Hamba kena bayar demo nulis je 2 je. Duk kira pitih demo gapo dia. Lepas tu nilai duit akan susu. Demo bayar 100,000 stoko. Hamba boleh buat macam-macam. Pas kalau demo duk bayar 100 sekalipun 10 tahun 100 hamba boleh beli gapo. Duk main 100 lagu ni. Nak beli apa payah. Nilai duit jadi hilang. Demo kena bayar nilai tu hilang tu. Maka kena bayar, kena bayar. Maka orang-orang perbankan Islamik jawab lagu tu. Orang konvensional ni nampak jelas lah. Tak usah duk ambil lah. Kalau dah hok kata-kata ada Islamik ambil hok tu lah. Kalau salah pun sek-sek panel syariah dia lah akan tanggungjawab. Kalau kita tengah mandi wajib, kita pergi kemaluan kita tetapi tak siap mandi lagi. Lepas tu mandi molek lah. Lepas tu boleh kodok. Kita semaya tu tak boleh. Kita buat benda-benda yang membatalkan air semaya ketika mandi wajib, terketuk ko, setuh kemaluan ko, pegang isteri ko ketika mandi, semua mandi wajib tu tak boleh buat semaya. Kena ambil air semaya khusus pula, buat air semaya. Kalau orang-orang tua belajar ngaji surah Fatihah tak betul, payah nak baca. Betul, kerah lidah. Lagu mana? Dengan semaya dia. Semaya sekadar dia mampulah. Hak penting, alhamdulillah dia nak belajar semaya, nak betul Fatihah. Usahalah dia. Dok main Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Nya paksa pak cik tu suruh sebut Ramadan. Tak sebut pun sah. Lepas tu nak puasa lagu mana? Tak sebut Ramadan. Siapa dia kata wajib sebut Ramadan tak puasa? Litah di hati hamba nak puasa bulan Ramadan. Kalau dia sebut Ramadan, dalam hati sebut Ramadan,
Dari hati dia masuk ke Ramadan tu, cuma lidah hamba tak sebut Ramadan. Sah, tak ada masalah. Ni dok kata asodolah apa cik nak puasa lagu mana? Puasa lagu mana? Ramadan tu lah. Kita niat ni bukan di lidah, niat di hati. Nak tanya apakah dimaksud ke harta sepencarian? Harta sepencarian ni harta yang dimiliki oleh suami selepas daripada berkahwin. Maka harta dia tu panggil harta sepencarian dengan isteri dia. Sekalipun suami saja yang bekerja, maka dia dikira berkongsi. Semua harta, misalnya lepas pada dia nikah, dia beli kereta, dia beli rumah, semua tu harta sepencarian. Isteri berhak memiliki separuh daripada harta tu. Tapi kalau harta tu dimiliki sebelum daripada berkahwin, ni rumah cik sewa hamba ni, saka tanah sewa dia, kereta, maka tu bukan harta sepencarian, tu harta suami betul. Boleh kodok kita jauh ke daripada orang yang selalu buat hati kita terasa hati, jadi tak mesra lah. Tanya mari kita pun jauh, boleh lah. Pada duk balah gapo dia baik, tak sedap saing. Duk dekat, duk mengata, duk gapo. Baik kita walau tak saing, nak jaga hati lah. Boleh kodok saya nak tanya, kalau kita berzikir dalam satu nafas tapi baca secara wakaf, terima kasih ustaz. Nafas tapi baca secara wakaf. Kalau menurut ilmu tajwid, wakaf ni kena berhenti nafas. Lagu mana baca senafas, khabar-khabar baca cara wakaf? Kalau bab beramal boleh. Ingat bab beramal tajuk lain, jangan campur dengan tajwid. Nama ke subhanallah. Minggu baru habis 33 subhanallah. Mutuh pak cik duduk subhanallah. Nama, jangan buat kerja lagu tu lah, tak beramal makanlah jawapan kita. Jadi kalau bab beramal boleh senafas baca ayat kursi ke apa? Tak apa. Putus-putus tengok. Allahullah. Misalnya putus kita baca dia. Tak apa. Itu dalam bab beramal lah. Kalau dalam bab tajwid, kalau maksud senafas wakaf, tak boleh senafas. Mesti kena putuskan nafas, ambil nafas baru dipanggil wakaf. Menurut tajwid. Nama. Ustaz, bagaimana cara mengetahui solat saya diterima? Lah ni tak sedut tahulah solat kita diterima tu kerja Tuhan. Apa tanya hamba? Tanya Tuhan lah, tanya hamba. Penting kita semaya dah bersungguh-sungguh, insya-Allah Tuhan terima dengan kasih sayang dia, dengan rahmat dia. Masalah nak tanya hamba pun tak tahu sendiri. Hamba duk kecek selama keni, duduk mengajar, duduk gapo Tuhan terima kau dak apa pun tak tahu. Jadi nak tanya amalan terima ni payah kita nak royak lagu mana. Kadang-kadang amalan tak ikhlas dah Tuhan nak terima. Kadang-kadang amalan ikhlas comel dah Tuhan tak terima. Pas lagu mana tak tahu. Jawapan ni bukan tanya hamba, tanya Tuhan sendirilah jawapan dia. Boleh ada soalan ditanya macam ni. Dia takut dah ni. Apakah akan jadi pada alam ini jika Allah mati? Boleh ke tak? Ambil soalan ni dia petik dalam buku Latihan Kafar tahun 5. Ada soalan dia kata kalau Tuhan mati ke mana jadi alam ni? Hak ni kita panggil pengajian ilmu tauhid. Pengajian ilmu tauhid ni dalam contohnya, semua dalam ilmu tauhid satu istilah dipanggil fardu takdir. Fardu takdir. Lagu mana kita nak buat soalan andaya dalam pengajian ilmu tauhid mesti kena fardu takdir. Gapo dia fardu takdir? Pegang hak fardu, takdir ke hak lain. Kita pegang dah Tuhan ni tak akan mati. Kalau Tuhan mati, kena pegang dulu baru takdirkan. Baru kita wimi contoh. Kalau kita tak pegang, tak fardu, bahaya takdir lalu kafir. Sebab tu dalam ilmu tauhid ya istilah panggil fardu takdir. Pegang hak fardu baru kita nak takdir gapo-gapo. Misalnya lah kalau Tuhan lemah, kita dak pegang dah Tuhan kuasa. Jangan duk pakai kalau Tuhan lemah dengan kita pun kalau Tuhan lemah sungguh. Jangan jadi kafir lagu tu. Tu panggil istilah fardu takdir. Maka boleh ditanya, boleh, tetapi kena fardu takdir lah. Adakah orang kafir termasuk umat Nabi Muhammad? Ya, tetapi ummatul dakwah, umat yang masuk Islam dipanggil ummatul ijabah, umat yang sahut dah seruan Nabi. Hak belum sahut dipanggil ummatul dakwah, umat Nabi juga. Apa hukum orang beramal kau doa dalam mazhab Syafi'i seperti setuh oleh perempuan batal wuduk? Boleh hukum dia. Tapi beramal untuk persendirian.
Batak setuh perempuan tidak wuduk. Nah, Pak Amal sendiri. Kita semaya sore kita jadi makmum. Jadi tu imam jangan. Sebab sembahyang kita berkait dengan sembahyang makmum. Kalau tu imam makmum tahu kita setuh bini kita. Oh, batas maya ambo nyanyi awak kerja lagu tu. Jadi kita khianat kepada makmum kita. Kalau kita jadi makmum sore tak ada kaitan dengan semaya orang lagi. Kita nak semaya lagu mana mazhab ke apa dia pun. Tapi kalau kita tu imam khianat makmum kita hak Syafi'i. Nah. Jadi untuk beramal diri sendiri boleh. Untuk semaya sore kalau kita lorak dalam rumah ko, kita dengan bini kita mungkin kita mengaji sama-sama aling mari aling telajak dah pekor pak mazhab, setuh pun tak apa, menyepak pun tak apa, pakai semaya bila-bila setuh pun tak apa, ikut demo lah. Tapi jangan duduk semaya dengan orang ramai, takut jadi khianat. Syarat rukun 4 Jumaat kita kena ngaji pula. Nah. Setiap pahala yang kita kumpul dikongsi dengan ibu bapa perlukah niat selalu atau cukup seperti kita kata ya Allah segala pahala hamba serah kepada ibu bapa hamba. Tak apa boleh berlaku. Nak sekali niat pun boleh, nak 2-3 kali pun ikut kita lah. Antara selawat dan zikir mana hak lebih? Selawat lah kerana dalam selawat tu ada zikir, dalam zikir tak ada selawat. Dalam selawat tu ada Nabi Muhammad, ada Allah, ada belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ada, Muhammad pun ada. Kalau subhanallah, Muhammad ada mana? Kalau la ilaha illallah, Muhammad ada mana? Sekurang-kurangnya sebut nama. Memelah dalam la ilaha illallah tu ada Muhammad. Dah. Nah, dalam bismillah tak ada nama Muhammad pun Muhammad ada. Apa? Muhammad ajar belakang-belakang ni. La ilaha illallah Muhammad ajar. Katanya bapa mix lagi dalam bismillah tu dulu you cek bismillahirrahmanirrahim. Mana Muhammad kata? Tak ada Muhammad, semua ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setiap kali mu baca bismillah mu ingat Muhammad ke ajar ni. Ada Muhammad dalam tu. Memang lagu tu. Tapi selawat ni sebut nama jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Allah dengan Muhammad. Nah, sallallahu ala Muhammad lalu. Macam mana nak pilih hari pernikahan? Ada hari-hari seperti Allah Muhammad dah ajar kau macam mana atau pilih hari selain pada hari Jumaat kau? Dia hari pernikahan ni adalah hari-hari dia lah. Tu pengalaman daripada orang-orang. Tengok hari ni biasa lagu ni. Dia panggil tengok kerana bukan kita tahu nasib akan datang, tetapi biasa perubahan cuaca mempengaruhi suasana masyarakat. Kadang-kadang musim panas orang jadi serabut. Kita nak pergi minta orang musim panas, tak usah nak minta. Tengah hari diri tak boleh. Kena tahan musim sejuk, gapo dia pagi, pas tahan kenyang, pas suasana musim hujan orang tak pergi rumah orang. Dia mau tahu mana takut molek nikah. Tak tahu tapi suasana tu tak comel. Maka orang-orang tua hak pengalaman dia tulis senara-senara waktu musim. Dia ngaji pok kita, reti makan nasi tidur tu ya, tengok internet tu ya. Orang tua dulu ya perhati alam ni. Sebab tu pok kita jahil banyak. Angin tiup lagu mana, angin tegara lagu mana, musim ni gapo dia, hak ni pengaruh ikan, hak ni pengaruh manusia, hak ni pengaruh goni. Kita kali dah tengok kakah tu dah. Alam tak saya tengok. Lepas tu apabila orang tulis kitab mengenai alam, kita duk buat lolok gitu. Nah, kita tak pernah mengaji, tak pernah kaji. Jadi bolehlah tengok hari-hari tu tengoklah. Ambo pun tak ingat jugalah kena rojok juga dia ada kitab dia. Baca apa dia dah sekali baca boleh hilangkan penyakit stroke seumur hidup. Dia ada doa dia lah. Kena carilah doa angin ahmar tulis. Doa angin ahmar. Nah. Ustaz apa hukum kalau kita tidak mengundi sebab kecewa dengan orang politik duk bergaduh sesama dia rakyat jadi mangsa. Tak wajib mengundi nah. Mengundi ni tak wajib. Nak mengundi boleh, tak usah mengundi boleh, ikut demo lah. Apa penting makan nasi tu. Tuan guru apa maksud wali majzub? Ada masih tak sekarang wali majzub ni wali yang Allah Taala tarik perasaan dia kepada Allah serta merta. Dia tak ada gapo-gapo tiba-tiba mari teringat Tuhan berjerit tiba-tiba. Siang malam duduk berjerit tak khabar apa. Tiba-tiba duk naung duk sebut Allah Allah Allah, khabar tak tahu gapo dia. Maka tu panggil wali majzub, hati dia ditarik jazbah. Jazbah maknanya jazbah ni tarikkan secara cepat. Ni senjuh. Maka Tuhan senjuh hati dia tiba-tiba. Kadang-kadang orang tengah ngaji, kadang-kadang orang tengah menyaku, kadang-kadang orang tengah beki pahit, kadang-kadang orang masuk tandas, rok tu bek wali majzub jadi. Nya tarik di Tuhan dalam tandas. Nya tarik orang tengah duk makan nasi, kabar-kabar dengan nasi-nasi tak tahu. Wali dulu lakoh tangga. Kak nya tarik Tuhan. 3 hari duduk tangga tu. Lepas pada 3 hari baru dia suruh khabar Allah. 3 hari nya tarik Tuhan. Kerah tak tahu nak kata gua. Nya tarik Tuhan. Kadang-kadang jadi tak khabar tu wali majzub.
Ada dak lah ni ada tu. Tak tahulah siapa dia nya. Cari sendirilah. Hanya wali mengenal wali. Hamba bukan wali maka tak boleh kenal nipu belaka-belaka kalau hamba royak. Wallahu alam. Al-Fatihah.